Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni kita akan terus dengan kertas gerak gempur ni. Paper satu, page yang pertama, muka surat pertama kita dah selesai. Kita akan terus muka surat kedua. Okey, kita akan habislah, cuba habiskan hari ni ataupun dalam dua muka surat ke dulu. Okey, cuba Okey, dalam exam ataupun ni dia biasanya ada dua petikan. Contoh dalam page ni, dalam paper ni, dan kertas dua ni dia ada satu petikan dan dua petikan lah kat sini. Okey, bila kita soalan petikan ni, soalan yang kita boleh score. Soalan yang kita boleh score A lah, adab ni. Sebab adab dia 50 markah satu kertas. Kertas dua ni 50 markah. Jadi ada dua yang ada petikan ni, biasanya satu petikan ni 10 ataupun 12 markah. Dekat petikan tu, soalan di bawah petikan tu kita dah boleh score lah kat situ Okey, baca soalan ni macam mudah sikit, di direct. Okey, bila ada soalan petikan macam ni, kita baca dahulu soalan dia. Macam bahasa Melayu lah, bahasa Melayu macam tu juga kalau cikgu kamu ajar. Okey, tulis pengertian tanggungjawab. Tulis pengertian tanggungjawab. Bila ada pengertian, sebab ada ramai yang tanya Ustazah, pengertian tu apa Ustazah? Pengertian tu maksud ataupun arti ataupun makna lah. Makna tanggungjawab. Biasanya soalan pertama ni mesti jawapan dia dekat atas sekali. Biasa petikan teratas dan ayat terawal. Biasanya lah. Okey, soalan kedua, kepada siapakah kita perlu menjalankan tanggungjawab? Kepada siapakah kita perlu menjalankan tanggungjawab? Soal menunaikan tanggungjawab. Okey, soalan pertama diminta pengertian tanggungjawab. Siapakah yang kita perlu menjalankan tanggungjawab? Apakah makna tanggungjawab kepada Allah? Okey, nyatakan tanggungjawab kepada bapa, maksud dah. Dan yang terakhir, apakah kelebihan? Ingat kelebihan tu apa? Kelebihan tu faedah ataupun hikmah. Kalau kita buat tu dapat apa? Apa kesan baik lah. Okey, kita baru baca petikan. Pendek je petikan ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tanggungjawab berarti. Okey, yang saya cakap tadi arti kan. Tanggungjawab berarti kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang telah ditetapkan. Sama tak macam soalan tu minta tadi? Garis dulu. Garis. Tulis soalan nombor 1. Okey. Nanti kita akan tulis lah. Pastikan tulis tu sampai jumpa titik. Jangan tulis tanggungjawab berarti kewajipan. Tanggungjawab berarti kewajipan untuk memikul dan melaksanakan tugas. Ramai sangat buat macam tu. Dia markah dia dua sini, dua markah. Nanti potong jadi satu nanti. Buat sampai titik, jumpa titik. Okey, soalan kedua. Okey, dikata setiap orang perlu menjalankan tanggungjawab kepada siapa? Kepada siapa tadi? Kepada siapa? Kepada Allah, ibu bapa, diri sendiri dan orang lain. Jawapan bagi soalan yang kedua. Tanggungjawab kepada Allah, ibu bapa, diri sendiri dan orang lain. Okey, soalan nombor 3. Tulis tanggungjawab kepada Allah. Kan? Okey, kita sama Tanggungjawab kepada Allah ialah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya manakala tanggungjawab terhadap ibu bapa. Okey, dia dah ada pisah ni. Manakala tanggungjawab terhadap ibu bapa. Dia sampai sini je lah. Okey. Sampai sini je. Boleh faham? Tanggungjawab kita kepada Allah adalah melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jawapan nombor 3. Okey, seterusnya nyatakan tanggungjawab kepada bapa kan. Soalan ketiga, settle Manakala tanggungjawab terhadap ibu bapa pula ialah taat dan berbakti kepada mereka, mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Jangan sampai sampai sini je. Teruskan, tanggungjawab terhadap ibu bapa ialah taat dan
berbakti kepada mereka, mendoakan kesejahteraan ibu bapa. Jawapan nombor 4. Okey, biarlah conteng pun. Tak apa, kertas awak punya kan. Okey. Orang menunai, apakah kelebihan dia? Orang yang menunaikan tanggungjawab akan mendapat pahala. Mendapat pahala dan disukai ibu bapa dan masyarakat. Okey. Okey, jawapan nombor 5. Jadi tulislah. Tulis macam sama macam ni. Sini, biasanya dalam PSA dia tak adalah bagi kamu kolom kecil macam ni, garis kecil macam ni, dia akan bagi yang panjang lah. Tapi ramai sangat saya jumpa, biasanya ditulis sampai dekat habis ujung je. Tapi ayat tak habis lagi, dia berhenti kat situ. Saya tanya, kenapa kamu tak tulis habis? Sebab garisannya sampai sini je Ustazah. Tak boleh lah macam tu, kena tulis habis. Walaupun tu awak buatlah tulisan awak, garisan yang baru pun. Okey? Okey, dah habis Sama Ustazah salin yang kat atas ni sampai titik. Okey, soalan kedua, kepada siapa kita perlu menjalankan tanggungjawab? Terus pun tak apa. Kepada Allah, ibu bapa, okey, soalan ketiga pun sama. Ditanya tuliskan tanggungjawab kepada Allah. Tanggungjawab kepada Allah ialah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Okey, ditanya soalan seterusnya, nyatakan tanggungjawab kepada ibu bapa. Tanggungjawab kepada ibu bapa pula ialah tanggungjawab okey, yang terakhir ditanya orang menunaikan tanggungjawab akan apa? Apakah kelebihan kita jika kita menunaikan tanggungjawab? Akan mendapat pahala dan disukai oleh ibu bapa dan masyarakat. Okey? Okey, seterusnya. Okey, soalan ni dia tak ada petikan. Jadi, yang ni lah yang kamu kena study dan kena baca, yang Ustazah ajar dalam video-video sebelum ni, dalam kelas sebelum ni, sebelum PKP kan. Okey, ditanya, tuliskan pengertian pemimpin. Apa maksud pemimpin? Pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah negara, negeri, daerah dan sebagainya. Okey, kena ingatlah. Kena ingat semua. Okey, pengertian pemimpin. Jangan tulis pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab. Jangan tulis macam tu. Sebab dia dua markah ni. Pemimpin ialah orang yang bertanggung jawab memimpin sesebuah negara, negeri, daerah dan sebagainya. Kalau siapa ada buku teks, boleh buka buku teks. Siapa yang tak ada, boleh tengok buku rujukan yang beli dengan Ustazah pun ada. Okey, yang nota pun ada. Sebelum ni kan, tuliskan 2 adab dengan pemimpin. Macam mana adab dengan pemimpin? Yang pertama, ni dia tak ada tulis ni. Biasanya kalau nak PSA dia ada macam ni. Kalau tak ada, kamu boleh tulis dan pun tak apa. Adab dengan pemimpin macam mana? Menghormati, ambil yang mudah lah
menghormati pemimpin. Jangan tulis menghormati je. Pemimpin. Kena tulis panjang sikit. 2 patah ataupun 3 patah perkataan. Ingat Ustazah kata kalau dalam PSA 2 hingga 3 patah perkataan. Seloknya menghormati pemimpin. Yang kedua, cara nak 2 adab dengan pemimpin. Berterima kasih kepada pemimpin. Berterima kasih kepada pemimpin. Ingat tak Ustazah ajar dalam kelas hari tu, Ustazah kata salah seorang pemimpin yang kita jumpa ialah guru besar. Guru besar yang kita selalu jumpa. Pemimpin yang terbesar lah dekat dalam sekolah, guru besar. Jadi biasanya kita jumpa dia ni ataupun kita bersalam dengan dia ni ketika jumpa kat luar kelas ataupun kita jumpa dia dekat atas pentas. Cuba bayangkan bila ada keluar adab dengan pemimpin. Bayangkan pemimpin tu guru besar. Adab tu ketika kita nak naik pentas. Kita ni pelajar yang menerima anugerah lah. Yang ni guru besar. Contohlah untuk kamu faham macam mana kita nak buat adab dengan pemimpin ni. Bukan pernah jumpa Perdana Menteri pun. Bukan pernah jumpa dengan wakil rakyat pun. Contohlah Jadi orang yang kamu biasa jumpa dengan guru besar kan. Cuba bayangkan bila kamu naik atas pentas, apa yang kamu buat? Yang pertama, jalan dengan penuh hormat. Okey, cakap dengan lemah lembut, bercakap sopan dengan pemimpin, menghormati pemimpin. Lepas tu terima hadiah. Terima hadiah cakap apa? Terima kasih, berterima kasih kepada pemimpin. Ataupun guru besar yang menyumbang kita, yang beri kita keselesaan di sekolah. Okey? Jadi kita kena berterima kasih. Ingat 2 tu lah. Menghormati dan berterima kasih. Hormat dan terima kasih. Okey. 2 yang mudah kamu ingat lah. Kadang-kadang kita nampak je perkataan pemimpin ni. Kita rasa macam susahnya soalan. Macam tu. Okey. Eloklah kat situ Tuliskan 2 nama pemimpin negara yang kamu ketahui. Siapa yang kamu tahu? Boleh tulis Tun Dr. Mahathir. Kamu boleh tulis Muhyiddin Yassin, okey? Atau siapa-siapalah yang kamu faham. Tak nak tulislah kat sini. Kamu sendiri punya. Tuliskan 2 adab jarang keluar ni sebenarnya. Sangat jarang keluar. Peksa dia tanya pemimpin. Tapi tak apalah kita buat. Tuliskan 2 adab makan dalam majlis keramaian. Okey, soalan dia minta majlis keramaian. Adab makan. Adab makan, bukan adab, kadang-kadang dia ada 2 kan. Adab di majlis keramaian, dia ada 2. Adab di majlis keramaian. Contoh majlis keramaian. Ingat majlis keramaian maksudnya majlis yang dihadiri oleh ramai orang. Majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis doa selamat, apa-apalah. Biasanya kat majlis keramaian ni confirm ada makan. Biasanya ada makan. Okey, jadi dia tanya adab makan. Macam mana? Kita boleh tulis yang pertama membaca bismillah lah. Kita orang Islam. Bismillah atau basmalah sebelum makan. Okey. 2 adab makan. Alhamdulillah. Duduk di tempat yang disediakan. Duduk di tempat yang disediakan. Duduk di tempat yang disediakan. Okey, membaca bismillah ataupun kamu boleh tulis makan dengan sopan. Ataupun kamu boleh tulis tidak gelojoh. Makan dengan berhati-hati kan, tidak gelojoh. Itulah sebab dia nak makan, dia tak kata minum Makan dan minum mudah sikit. Okey, senaraikan 2 kelebihan mengamalkan. Ada lagi kelebihan ni. Ingat kelebihan iaitu hikmah. Sama ada dengan hikmah, sama ada dengan faedah, sama ada dengan kesan yang baik. Senaraikan 2 kelebihan mengamalkan adab dalam majlis.
Kalau kita buat perangai baik dekat depan orang, majlis kan ramai orang kan. Jadi apa yang kita dapat? Ataupun kesanlah yang pertama, kita boleh tulis mendapat pahala. Ustazah dah cakap hari tu. Yang melibatkan orang ni boleh tulis mendapatkan pahala. Yang melibatkan alam sekitar, harta benda awam, yang tu tak boleh tulis mendapat pahala. Mendapat pahala. Okey. Yang kedua, ingat, dua benda yang Ustazah ajar awak hari tu, dapat pahala dengan disukai, disayangi ataupun disukai masyarakat. Orang dia tengok, bagusnya dia tu. Bagus sangat. Dia tolong orang, dia tolong orang. Dia makan dengan baik, tak berlari-lari kat majlis orang, sopan. Orang sukalah. Okey, menjadi contoh kepada anak dia pula. Tengok si Ahmad tu duduk elok je makan, kamu ni berlari-lari. Contohlah Okey, tuliskan dua perkara yang dilarang ketika berada dalam majlis keramaian. Ni paling larang. Yang pertama apa? Membuat bising. Biasa sangat budak buat soalan jawapan ni. Betul lah tu. Kita duduk kat majlis orang, jangan buat bising. Orang baru nak akad nikah. Aku nikahkan kau dengan, weh, kau tengok tak cerita semalam? Bising. Okey? Atau berlari-lari. Jangan tulis membuat bising. Bercakap dengan kasar. Okey? Bercakap dengan kuat. Samalah tu Membuat bising lagi, kamu boleh tulis. Boleh tulis berlari-lari pun okey. Berlari-lari. Okey? Bolehlah Okey. Ustazah tinggalkan satu soalan ni. Okey, satu soalan petikan yang kamu kena jawab sendiri. Okey? Okey, soalan ni saya tinggalkan untuk kamu jawab sendiri. Jadi, minggu ni perlu hantarkan kepada Ustazah muka surat 2, 3 dan 4. Boleh faham Ikut cara seperti yang Ustazah ajar. Tengok dalam petikan tu, baca soalan dulu, kemudian boleh jawab. Okey? Terus baru boleh jawab. Okey, itu saja untuk minggu ni. Terima kasih semua anak-anak tahun 5 dan tahun 6 yang bakal menduduki ujian kafalah. Kepada semua yang tonton video Ustazah, jangan lupa seperti biasa upload jawapan dalam link yang disediakan. Okey, bye. Assalamualaikum.